Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bertemu dalam Soal Rakyat petang ini. Saya Fitri Yahya dan kita pun sedia arif tentang pengumuman oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tentang gelombang ketiga yang melanda negara, dan ini pasti memberi impak kepada pelbagai sektor termasuklah pendidikan. Dan untuk itu hari ini saya akan berbincang dengan Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Terima kasih Dr. Terima kasih Fitri. Ya, hari ini kita berbincang tentang bagaimana impaknya terhadap pendidikan. Jadi mungkin dapat doktor perincikan bagaimanakah situasinya dalam usaha untuk beradaptasi dengan gelombang ketiga ini dan cabaran yang terpaksa ditempuhi pada sesama mahukan pendidikan itu sampai kepada akar umbi rakyat ataupun anak-anak yang memerlukan kepada ilmu ini. Silakan doktor. Ya, terima kasih Fitri. Pertama sekali kita kembali kepada asas perkara ini berlaku pada bulan Mac. Apabila buat pertama kalinya diperkenalkan PKP. Pada waktu itu sekolah-sekolah sedang bercuti. Sekolah-sekolah sedang bercuti dan anak-anak kita berada di rumah. Dan apabila diumumkan PKP, kami di kementerian cuba melihat apakah kaedah yang terbaik. Apakah cara yang terbaik untuk membolehkan anak-anak ini meneruskan pembelajaran mereka di rumah. Dan pada waktu itu kita tidak ada pilihan lain. Dan only pilihan yang kita ada pada waktu itu adalah untuk melaksanakan pembelajaran secara online, Tapi ada kekangan, ada pelbagai kekangan, tapi kita laksanakan juga dalam konteks kekangan tersebut. Ada yang dibuat online, ada yang gunakan kaedah lain. So masa berlalu dan kita lihat bahawa dalam tempoh tersebut pihak KPM terus bekerjasama rapat dengan MKN dan juga KKM untuk melihat apakah kaedah-kaedah yang kita boleh laksanakan untuk memastikan apabila sekolah sedia untuk dibuka semula kelak, anak-anak kita dapat ke sekolah dalam keadaan yang selamat, dan dapat boleh meneruskan pendidikan mereka di sekolah. Sebab itu kita membuat perancangan dengan SOP yang lengkap, dan ini tak pernah berlaku dalam sejarah negara. Fitri pun masa sekolah pun pergi sekolah, masuk ke sekolah tidak perlu diperiksa suhu dan sebagainya, tapi keadaan berubah dan kita perincikan satu persatu pada waktu itu. Termasuklah saya masih ingat apabila kita nak buka sekolah asrama. Nak buka sekolah asrama ni untuk asrama yang katilnya setingkat itu tak apa. Tapi bagaimanakah kita nak berurusan dalam keadaan asrama yang katilnya double decker, 2 tingkat. Sehingga kan berbincang dengan KKM dan memutuskan bahawa okey boleh pakai atas bawah tapi kena letak sedikit tirai untuk mengurangkan risiko jangkitan dan sebagainya. To that extent, sehingga tahap itu perincian yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah kita boleh buka sekolah. Pada 24 hari bulan Jun, sekolah dibuka secara berperingkat-peringkat dan pelajar ke sekolah. Dan daripada tempoh 24 hari bulan Jun sehingga sebelum bermulanya gelombang ketiga, dah ada berlaku kes-kes di kawasan-kawasan tertentu, di negeri-negeri tertentu. Saya bagi contoh di Sarawak pada satu ketika, terdapat peningkatan kes. Dan pada waktu itu kita tutup sehingga lebih daripada 200 buah sekolah berdasarkan perbincangan dalam Jawatankuasa Bencana Negeri dengan Kementerian Kesihatan, dengan MKN. Kita bincang, okey kita setuju bahawa kita tutup lebih daripada 200 buah sekolah. Begitu juga kalau ingat di Kedah, apabila berlaku kluster Sivagangga sebagai contoh dan beberapa kluster lain, kita mengambil maklum dan kita berbincang, kita tutup sekolah. Jadi proses ini sebenarnya telah berlaku dan dalam konteks sekolah yang ada pelajar positif sebagai contoh, SOP-nya telah jelas. Dan sebelum ini ada beberapa sekolah di mana pelajarnya mendapat jangkitan di luar, mungkin daripada keluarga ataupun daripada saudara mara di luar sana, dan pelajar ini didapati positif. Dan pada waktu itu KKM melalui Pusat Kesihatan Daerah, PKD akan masuk dan membuat penilaian risiko. Dan kalaulah PKD merasakan bahawa sekolah itu perlu ditutup, maka kita akan tutup sekolah tersebut. Itu di peringkat awal sebelum datangnya gelombang ketiga. Jadi apabila datang gelombang ketiga, kita lihat ada peningkatan kes. Dan sebab itu dibincangkan dengan teliti dan seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, disebut bahawa sebarang keputusan nak tutup sekolah apa semua ini adalah perlu dibincang di sidang khas MKN. Namun begitu, sekolah-sekolah di zon merah ditutup. Itu jelas Sekolah di zon merah ditutup. Yang kedua adalah sekolah apabila berlaku sahaja kes positif, kita akan tutup.
Maknanya kita dapat mengurangkan tekanan kepada pusat kesihatan daerah untuk melakukan analisa risiko. Sebelum ini pusat kesihatan daerah masuk dan buat analisa risiko. Ada keadaan di mana pusat kesihatan daerah kata tutup satu kelas ataupun tutup satu bangunan ataupun tutup satu sekolah, bergantung pada analisa risiko yang mereka laksanakan. Namun dalam gelombang ketiga ini, apabila berlakunya kes positif di sesuatu sekolah itu, kita minta supaya sekolah maklumkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN, dan JPN akan mengeluarkan surat bahawa sekolah ini ditutup untuk tempoh 7 hari. Itu kalau berlaku kes positif. Cuma saya nak jelaskan berkaitan dengan 7 hari ini. Tujuan penutupan 7 hari ini seperti mana yang telah dibincangkan bersama KKM dan MKN adalah untuk pembersihan sekolah, untuk proses disinfeksi, proses pembersihan dan juga untuk proses pengesanan kontak rapat oleh PKD. Sebab itu di sekolah ditutup 7 hari. Namun begitu, sekiranya ada request daripada pusat kesihatan daerah, katakanlah dah sampai 7 hari, pusat kesihatan daerah kata mereka memerlukan sedikit lagi masa, maka kita akan lihat bergantung pada situasi. Sekarang ini bagaimana dengan penutupan di zon merah? Kesemuanya sekali ataupun ada sekolah juga yang dibuka? Ini yang zon merah ini ada sedikit pertanyaan di kalangan ibu bapa. Saya ingin jelaskan pertama sekali, konsep asasnya adalah apabila sesuatu kawasan itu menjadi zon merah, maka perkara pertama kita laksanakan adalah tutup sekolah. Itu perkara pertama. Dan seperti mana kita buat di Petaling Jaya sebagai contoh. Dia dapat dibentangkan dalam mesyuarat khas MKN bahawa Petaling Jaya sudah zon merah, maka kita buat keputusan sekolah di Petaling Jaya ditutup. Itu asas keputusannya. Namun begitu, terdapat beberapa keadaan di mana sekolah ini berada dalam zon merah, tetapi peningkatan kes dalam zon merah itu berlaku dalam keadaan yang terkawal di kawasan tertentu. Saya bagi contoh di daerah Timur Laut di Pulau Pinang. Ini kalau kita lihat dalam beberapa hari ini, daerah Timur Laut jadi merah. Tetapi dengan perbincangan daripada KKM, apa yang berlaku sebenarnya adalah di dalam penjara reman di Pulau Pinang. Maknanya keadaan itu terkawal. Apa yang kita beri tumpuan adalah jangkitan dalam komuniti. Sebab itu apabila zon merah itu berpunca ataupun disumbangkan, kes-kes dalam zon merah itu disumbangkan oleh jangkitan dalam komuniti, maka yang tu kita tutup ni. Tapi ini dikenal pasti ya? Ini dikenal pasti macam di Timur Laut, di penjara, di Alostar sebagai contoh juga di penjara. Dan satu lagi di Larut Matang Selama ada peningkatan. Kalau kita tengok dari datanya, itu pun berlaku dalam pusat tahanan. Jadi selagi pihak KKM memberi pandangan bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu keadaannya terkawal, maka kita ikut nasihat yang diberikan. Ini juga jika kita lihat dahulu di tahanan, depo tahanan immigration, ada satu masa dahulu ada kes tinggi di situ, tapi kita tak tutup sekolah di kawasan sekitar pada waktu itu kerana kes yang tinggi itu berlaku dalam kawasan yang tak ada pergerakan dengan masyarakat luar. Jadi itulah sebab saya kata dalam konteks kita ini, apa jua keputusan kita buat, kita bincang dengan KKM khususnya, Majlis Keselamatan Negara, berdasarkan data-data dan maklumat yang ada. Maksudnya betul-betul bergantung kepada penilaian risiko dengan betul-betul mendalam. Itu memerlukan perhatian yang cukup teliti. Itu kita laksanakan sesuatu. Sebab itu setiap keputusan dibuat itu dengan penelitian data-data yang cukup mendalam, analisa yang cukup mendalam. Kerana sebarang keputusan memberi impak yang cukup besar kepada kelompok yang cukup luas. Ini bermaksud ibu bapa kena cakna dengan perubahan komunikasi, perbincangan dengan pihak guru dan bagaimana supaya maklumat itu dapat disalurkan dengan tepat dan benar. Betul. Itu penting. Alhamdulillah, so far setakat hari ini kita tengok ibu bapa memberikan sokongan dan dukungan yang baik kepada guru-guru, kepada pihak sekolah dalam memastikan supaya segala SOP itu dapat dilaksanakan dengan baik.
Ada yang kata di setengah sekolah itu SOP tak dipatuhi dan sebagainya. Kita tak nafikan. Maknanya kita ada lebih daripada 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Kita tak kata semuanya keadaannya perfect. Ya. Ratusan besarnya mematuhi. Tetapi alhamdulillah jika kita lihat pematuhan itu cukup baik dan alhamdulillah kita dapat melindungi anak-anak kita dari sebaran jangkitan. Alhamdulillah. Lepas ini saya nak bertanya kepada doktor, bagaimanakah, apakah benar dakwaan bahawa ratusan ke sekolah rendah sebab sini dalam Soal Rakyat kembali selepas ini. Kembali bertemu dalam Soal dan kita masih berbincang dalam ruang lingkup COVID-19 dan juga persekolahan bersama dengan Dr. Razi Chidin. Baik doktor, bagaimana melihat dari segi peratusan pelajar yang datang ke sekolah ini? Ada yang kata tak ramai, ada yang kata rendah. Jadi ini sama ada persepsi ataupun bagaimana dengan data yang diperoleh daripada pihak kementerian? Silakan. Terima kasih Fitri. Ini merupakan satu persoalan yang selalu dibincangkan di luar sana bercakap tentang kehadiran ke sekolah. Pertama sekali kita perlu lihat dalam konteks yang jelas. Ya. Pertama, konteks kehadiran ke sekolah apabila ada kes positif. Sebelum ini kita tak tutup, kita berdasarkan penilaian risiko oleh Pusat Kesihatan Daerah buat keputusan, barulah kita ambil keputusan sama ada tutup ataupun tidak. Dalam konteks ini ada penurunan untuk sekolah-sekolah sebelum kita buat keputusan supaya sekolah positif saja ditutup. Ya, masa itu ada penurunan. Apabila ibu bapa tahu ada kes positif di sekolah tersebut, ada sedikit penurunan. Tetapi namun begitu, saya ingin bercakap tentang apabila kita bercakap tentang kehadiran ke sekolah di seluruh negara. Dan apabila kita tengok balik data-data kehadiran ke sekolah, pada bulan Julai 2020, kehadiran ke sekolah di seluruh negara adalah sekitar 85%. 85%. Dan data terkini pada 14 Oktober selepas kita tolak semua sekolah-sekolah di kawasan PKPB, di negeri PKPB seperti Sabah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya, kita tolak yang tu dan data-data menunjukkan kehadiran adalah masih 85%. Jadi kehadiran pelajar ke sekolah pada waktu ini berada pada tahap yang seperti mana sebelum gelombang ketiga ini, apabila kita tolak sekolah-sekolah yang ditutup di kawasan PKPB ini. Dan jika kita lihat di negeri tertentu sebagai contoh, negeri Kelantan, pada 14 hari bulan negeri Kelantan kehadirannya adalah 90.43%. Itu satu jumlah, satu peratusan yang tinggi. Di Sarawak 89.3% di Sarawak. Jadi apabila kita bercakap tentang kehadiran, data-data menunjukkan kehadiran ke sekolah adalah amat baik. Ya, tapi kita sedar apabila berlaku peningkatan kes khususnya dalam zon merah ada sedikit penurunan. Sebab itu dalam konteks sekarang berlaku zon merah kita tutup, kecuali dalam konteks seperti mana saya sebut tadi di Timur Laut kerana kes di dalam penjara di Kota Star sebagai contoh. Jadi yang itu kita tak tutup sekolah-sekolah dalam kawasan tersebut. Tapi ini secara umumnya menunjukkan kehadiran dan keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah adalah berada pada keadaan yang cukup baik. Ini mereka yakin dengan SOP pihak sekolah. Kalau tengok pun secara rambang pun memang guru-guru sangat mematuhi peraturan yang menjaga dengan baik. Itu menyebabkan ibu bapa yakin untuk menghantar anak mereka. Ya, jika kita lihat bahawa ibu bapa yakin, khususnya apabila di negeri-negeri sebagai contoh, negeri yang Perlis sebagai contoh, negeri hijau, tidak ada kes. Dalam konteks tersebut, ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah seperti mana dalam keadaan biasa. Ataupun dalam negeri-negeri yang ada kawasan-kawasan zon kuning tetapi tak banyak kes. Di negeri ini juga kehadiran cukup baik. Sebagai contoh di Kelantan. Di Kelantan hanya satu daerah zon kuning iaitu Kota Baru. Selainnya adalah zon hijau. Jadi ibu bapa terus menghantar anak-anak seperti mana dalam keadaan biasa. Begitu juga di Sarawak. Di Sarawak ini ada beberapa kawasan zon kuning. Di Sarawak ada beberapa kawasan zon kuning, tapi ibu bapa kes tak banyak, maka kehadiran itu amat baik. Jadi negeri-negeri lain pun secara average dalam 85%.
Jadi alhamdulillah kita lihat keadaan keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah berada pada keadaan yang baik. Doktor, sebab sekejap pada peringkat awal begini, kemudian begitu gelombang ketiga pula ya, di macam-macam situasi pelajar tembuhi. Dan apakah ini memberi kesan juga kepada prestasi mereka? Sebab kita lihat ada juga keluarga daripada sosioekonomi yang berbeza, yang mungkin sekejap online, sekejap berdepan. Jadi apakah ini memberi impak kepada prestasi pendidikan? Ya, ini yang perkara yang kita paling risau, Fitri. Ini saya selalu maklumkan kepada pihak kementerian. Kita di kementerian selama ini berusaha untuk mengurangkan keciciran. Maknanya anak-anak yang sepatutnya ke sekolah tetapi tidak ke sekolah. Pelbagai usaha telah dibuat selama ini untuk memastikan anak-anak kita ini semua dapat ke sekolah. Itu yang terbaik. Tapi apabila berlaku COVID-19 ini, seperti mana dalam konteks saya sebut tadi, 85% kehadiran ya secara purata, ada yang tak hadir. Okey, ada yang tak hadir ni, kalau ibu bapa mungkin anaknya, ibu bapa risau tentang kesihatan anaknya jika dibawa ke sekolah, biasanya ibu bapa akan menulis surat kepada sekolah yang anaknya tak sihat, ada ni tak nak terdedah pada risiko dan sebagainya. Tetapi yang kita khawatir sekali, itu jelas ya ibu bapa. Namun apa yang kita khawatir adalah keciciran di kalangan pelajar. Ada pelajar-pelajar apabila sekolah ini ditutup untuk satu tempoh yang panjang masa PKP ini, semangat nak ke sekolah dah lain. Itu dia. Ya, datang daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Saya banyak ke sekolah. Bila saya ke sekolah, masuk ke bilik darjah, bertanya anak-anak ya. Kadang-kadang kita tengok anak-anak yang nampak pendiam sebagai contoh, atau anak-anak yang saya rasa saya nak bersembang ya, anak-anak ni. So, kita bertanya khabar anak-anak ini, banyak yang kita bercerita, dan ada anak-anak bercerita dulu ayah saya bekerja, kemudian selepas Covid ayah saya tak bekerja ya. Kadang-kadang khususnya di kawasan luar bandar, nak ke sekolah, perbelanjaan sekolah apa semua, adik-beradik ramai, kadang-kadang saya datang ke sekolah, kadang-kadang saya tak datang. Jadi banyak faktornya, banyak faktornya. Jadi sebab itu saya maklumkan pada pihak kementerian, kita kena lihat bahawa anak-anak ini perlu perhatian. Sebabnya kita tak nak nanti apabila katakanlah Covid dah selesai, ada vaksin, ada ubatnya, kita lihat ada satu kelompok besar yang tercicir. Pada waktu itu ianya sudah terlambat untuk kita mendekati anak-anak ini. Sebab itu kami cukup teliti, cukup teliti untuk memastikan apabila yang tak hadir ke sekolah sebagai contoh, kita nak tahu kenapa. Sebab itu saya banyak ke kelas, saya akan terus ke kelas bila ke sekolah, melihat buku kehadiran. Melihat buku kehadiran, kadang-kadang kita tengok anak ini, dia datang 3 hari, dia tak datang 2 hari. Dia datang sehari, dia tak datang 2 hari. Dia datang 2 hari, dia tak datang sehari. Saya tengok, saya teliti, saya minta cikgu, saya kata cikgu, okey, boleh tak explain kepada saya kenapa pelajar ni begini. Jadi bila kita tanya tu, again ya, faktor sosioekonomi itu memainkan peranan. Sebab itu kita kata kita cukup risau dengan keciciran ni, ketidakhadiran yang boleh membawa kepada keciciran. Itulah yang kita paling risau sekali ya, melihat kesan ini, kesan jangka panjang kepada anak-anak kita. Ya, persepsi adalah dari segi nutrisi, emosi, psikologi. Baik, dalam situasi peperiksaan ya, sebab ibu bapa mahukan anak yang cemerlang, yang prestasinya tinggi. Tapi itulah mungkin kerana sekejap ada, sekejap tidak ada, juga impaknya kepada motivasi pelajar dan juga kebimbangan terhadap keputusan peperiksaan, walaupun kita sedia arif dalam situasi sebegini. Jadi apa nasihat kepada ibu bapa yang mungkin mengharapkan kejayaan anak tapi lingkungan itu tidak mengizinkan? Dalam konteks ini, kita sedar bahawa ibu bapa khususnya untuk anak-anak di tingkatan 5 dan tingkatan 6, ramai yang punya anak-anak di tingkatan 5 dan tingkatan 6, tentunya mereka tahu anak-anak akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM tidak lama lagi. Ini merupakan dua kumpulan yang mana akan menempuhi peperiksaan besar. Dan daripada perbincangan kita dengan pihak sekolah, alhamdulillah kita bersyukur kerana kita sempat buka kembali sekolah daripada 24 Jun untuk satu tempoh yang agak panjang, lebih daripada 3 bulan. Anak-anak kita telah bersekolah semula, dan silibus-silibus yang ketinggalan sewaktu sekolah ditutup kerana PKP itu sebagai contoh, guru-guru sempat untuk melihat semula, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru di luar sana. Bila buka sekolah ni, cikgu-cikgu ambil peluang, tengok setakat mana pelajar dia boleh
faham topik-topik yang telah diajar. Daripada feedback saya turun ke bawah, bercakap dengan guru-guru kata yang mana topik yang agak-agak pelajar tak boleh membawanya ataupun memahaminya dengan baik, maka guru akan cover balik, guru akan ajarkan balik selepas kita buka balik masa PKP. Jadi tempoh yang di mana kita buka sekolah ini memberi satu ruang yang cukup luas untuk anak-anak ini berada bersama dengan guru-guru mereka, belajar secara bersemuka dan memenuhi topik-topik yang perlu dipenuhi. Dan saya yakin bahawa walaupun dalam keadaan tertentu, seperti mana sekolah dalam kawasan PKPB di Selangor, KL, Putrajaya, di Labuan, di Sabah yang ditutup ini, kita yakin insya-Allah ruang ini pelajar-pelajar masih boleh digunakan untuk pertama sekali mengulang kaji. Sebab dia dah berada di sekolah bersama dengan guru-guru secara bersemuka. Jadi pelajar-pelajar ini tahu apa topik-topik tertentu yang perlu diberi penekanan sebagai contoh. Dan juga mereka boleh yang mana mendapat kemudahan internet akses, peranti dan sebagainya, meneruskan pembelajaran secara online. InsyaAllah dalam keadaan sekarang ini, selepas kita panjangkan sedikit tempoh penggal untuk tahun ini sehingga ke 18 hari bulan Disember, insya-Allah ada ruang yang cukup khususnya untuk anak-anak kita yang bakal menghadapi peperiksaan awam yang utama. Dan juga guru juga teruji untuk mengoptimumkan skill mereka untuk dekati pelajar dan memberikan yang terbaik pada setiap murid supaya tidak ada kecilan, Doktor. Ya, ini yang kita seperti mana saya sebut tadi, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada lebih daripada 500,000 orang guru di seluruh negara di atas segala usaha mereka. Kerana apabila masuk balik ke sekolah ini selepas cuti panjang ni, rutin pelajar dah berubah. Dulu pagi-pagi pergi sekolah, tapi dah PKP lama sebelum ini, rutin yang panjang. Bila pelajar masuk balik ke sekolah, momentum tu dah hilang. Jadi guru-guru memainkan peranan yang cukup baik untuk mengembalikan pelajar ini ke tahap yang sepatutnya dan melihat apakah kaedah-kaedah yang terbaik untuk membolehkan mereka menamatkan silibus-silibus yang sepatutnya ditamatkan dan juga melihat topik-topik yang perlu diberi penekanan. Jadi ini penting. Ada saya bincang dengan guru-guru, guru kata okey, saya dapati topik ini yang masa PKP ini pelajar tak boleh, bila buat online dia tak boleh nak catch up. Bila buka sekolah balik, okey, ini boleh belajar secara bersemuka, ianya lebih baik. Jadi alhamdulillah setakat ini kita lihat keadaan baik dan kita rasa anak-anak kita yang bakal menghadapi peperiksaan insya-Allah boleh menggunakan ruang 2 minggu ini yang untuk kawasan-kawasan di mana sekolah ditutup untuk meneruskan ulang kaji mereka. Dan pada masa yang sama insya-Allah selepas kita susun semula peperiksaan utama seperti SPM, pelajar insya-Allah mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat ulang kaji. Baik, kita akan sambung berbincang selepas ini bagaimana pula dengan akibat berituan sekolah ini, apakah impaknya juga kepada proses pengajaran dan pembelajaran selepas ini dalam Soal Royal. Kita akan lihat sedikit. Kita masih lagi dalam Suara Rakyat dan kita berbincang tentang COVID-19 dan juga persekolahan. Dan untuk kita akan teruskan dengan sekolah yang ditutup. Apakah pendekatan yang paling praktikal dan terbaik untuk kita memastikan pengajaran dan pembelajaran ini PDB dapat diteruskan dengan jayanya, Doktor? Terima kasih, Fitri. Ini berkaitan dengan sekolah-sekolah yang kita tutup. Pertama sekali, sewaktu berlakunya gelombang awal dahulu di bulan Mac itu, sewaktunya kita laksanakan PKP. Pada waktu itu, ianya merupakan satu kejutan. Yang mana pada waktu itu, sistem kita pun masih belum bersedia apabila kita bercakap tentang pembelajaran di rumah. Tapi alhamdulillah selepas kita melalui satu tempoh yang panjang, kami di KPM telah membuat perancangan penyusunan kaedah-kaedah pembelajaran ini membolehkan pelbagai kaedah digunakan. Jadi apabila sekolah ditutup untuk satu tempoh yang agak singkat 2 minggu ini, kita yakin bahawa untuk pelajar-pelajar yang mempunyai kemudahan peranti komputer ataupun tablet dan pelajar-pelajar yang mempunyai akses kepada internet ini, mereka boleh
meneruskan pengajian secara online dengan guru-guru mereka. Namun pada masa yang sama ada juga sebahagian besar, ya, saya pernah sebut sebelum ini bahawa data-data kita menunjukkan sebahagian besar daripada anak-anak kita ini tidak mempunyai sebarang peranti. Dia tidak ada laptop, dia tidak ada tablet dan sebagainya, dan ada juga yang menggunakan smartphone yang dimiliki oleh ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa keluar bekerja, mereka tidak mempunyai sebarang peranti untuk digunakan. Dan ramai dalam anak-anak kita dalam kelompok ini. Dan untuk pelajar-pelajar ini, bagi membolehkan mereka meneruskan pengajian, guru-guru mempunyai kaedah-kaedah tertentu bagi membolehkan anak-anak ini dalam tempoh 2 minggu ini terus berhubung dengan guru, terus berhubung dengan sekolah dan meneruskan pembelajaran mereka dari rumah. Ada yang bawa balik tugasan di rumah, ada yang dihantar atau diambil di sekolah tugasan dan sebagainya. Jadi kaedah-kaedah ini kita telah laksanakan dan kita bersyukur kerana kita telah buka sekolah pada sebelum ini. Jadi telah ada interaksi secara bersemuka di antara guru-guru dan anak-anak kita. Jadi guru-guru tahu di mana ataupun topik-topik tertentu ataupun pelajar-pelajar mana yang perlu diberi lebih perhatian dan sebagainya. Jadi tempoh 4 bulan yang selepas sekolah yang dibuka itu cukup bermakna untuk kita. Dan apabila sekolah ditutup untuk tempoh 2 minggu, insya-Allah segala proses pengajaran dan pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik. Saya bagi contoh satu lagi, TV pendidikan sebagai contoh. Apabila kita laksanakan pengajaran dan pembelajaran daripada rumah pada waktu itu di awal PKP, ya, bahan-bahan untuk TV pendidikan itu cukup terhad kerana ianya tidak ada yang dari segi teknikalnya tidak sesuai untuk disiarkan di TV dan sebagainya. Namun dari tempoh tersebut hingga ke hari ini kita telah mengusahakan pelbagai bahan-bahan pengajaran yang baru untuk anak-anak kita dan alhamdulillah bahan-bahan ini tersedia untuk disiarkan di TV pendidikan seperti mana yang kita laksanakan sebelum ini. Jadi telah berlaku banyak penambahbaikan sejak daripada awal dahulu, namun kekangan utama kita adalah pemilikan peranti dan juga akses internet di kalangan anak-anak kita. Jadi apa solusi terdekat untuk itu? Itu yang kita lihat seperti mana saya sebut tadi, untuk anak-anak yang tidak mempunyai peranti dan juga tidak mempunyai akses internet, guru-guru mempunyai kaedah-kaedah lain untuk membantu mereka, termasuklah memberi tugasan untuk mereka laksanakan di rumah ataupun memberi bahan-bahan pembelajaran untuk membolehkan mereka bawa balik ke rumah, ataupun ada juga yang disediakan di sekolah untuk ibu bapa ambil bahan-bahan ini di sekolah untuk anak-anak mereka. Ia melibatkan komitmen dan juga pengorbanan, ya. Semua pihak demi mendapatkan ilmu itu. Baik, tadi kita ada berbincang tentang peratusan yang tinggi di sekolah. Jadi ada perancangan untuk tutup semua sekolah bersama sama melaksanakan dalam talian sepenuhnya. Apa perancangan? Ini kita dengar banyak perbincangan di luar sana, cadangan yang katakan bahawa mengapa kita tidak tutup sahaja sekolah. Ya, itu yang banyak ada perbincangan di luar sana yang kata mengapa tidak tutup terus sekolah. Ya, saya ingin jelaskan di sini bahawa di Kementerian Pendidikan kita menaungi sejumlah lebih 5 juta orang murid dan pelajar. Ini termasuk di sekolah rendah, di sekolah menengah, di kolej matrikulasi, kolej vocational, di IPG dan sebagainya. Lebih daripada 5 juta orang murid dan pelajar di seluruh negara. Yang kedua, kita juga mempunyai lebih daripada 500,000 orang guru dan warga Kementerian Pendidikan. Dan juga kita menaungi lebih daripada 10,000 buah sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negara. Jadi sebarang keputusan yang ingin dilaksanakan oleh KPM ini memberi kesan bukan sahaja kepada Kementerian Pendidikan itu sendiri, tetapi memberi kesan kepada seluruh negara. Sebab itu kami tidak boleh terburu-buru dalam membuat sebarang keputusan kerana kesannya cukup besar. Dan sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dalam perutusan beliau tempoh hari menyebut bahawa sebarang keputusan untuk menutup sekolah di seluruh negara itu mesti dibincangkan di mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara kerana ini merupakan komponen besar sosioekonomi negara. Ada juga yang ibu bapa di kawasan-kawasan yang tiada kes, sebagai contoh di kawasan hijau memberi feedback kepada kita, mengapa nak tutup sekolah di kawasan kami? Di kawasan kami tidak ada kes.
anak-anak kami ingin ke sekolah. Jadi disebabkan oleh satu ekosistem yang cukup luas ini, dari Perlis sampailah ke Sabah. Jadi pertimbangan kami dibuat berdasarkan maklumat, berdasarkan data-data dan berdasarkan perincian. Dan apabila kita bercakap tentang pembelajaran online sebagai contoh, seperti mana saya jelaskan tadi, ya, untuk kita yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai akses kepada internet, yang mempunyai peranti sebagai contoh, teknologi sebagai contoh, ya, yang tahu untuk membantu anak-anak menggunakan teknologi di rumah sebagai contoh. Untuk itu mungkin kita lihat bahawa pembelajaran secara online adalah satu pilihan yang terbaik, dan itu sendiri kami melihat ianya merupakan satu pilihan yang cukup baik dalam keadaan sekarang. Namun begitu, seperti mana saya sebut tadi, kekangan kita bahawa ramai anak-anak kita ini yang tinggal di kawasan yang akses pada internetnya agak minimum. Dan mana ada juga yang tidak mempunyai sebarang peranti. Apakah nasib anak-anak ini? Saya sebagai contoh, apabila kita lihat tentang asrama desa, asrama desa yang banyak ada di Sabah dan Sarawak sebagai contoh. Anak-anak ini sekecil umur 7 tahun telah tinggal di asrama. Darjah 1 tinggal di asrama. Ada kakaknya, mungkin ada abangnya tinggal sekali, tapi umur 7 tahun dah sampai ke asrama. Ya. Bila kita bertanya pada anak-anak ini, mereka kata mereka nak ke sekolah. So, dalam keadaan begini, jika kita tengok sebagai contoh, di kawasan-kawasan yang kesnya tidak ada, kawasan hijau, di Sarawak sebagai contoh, saya sebut tadi, yang banyak kawasan hijau. Kalau kita tutup sekolah-sekolah di kawasan ini, kesnya tidak ada, adakah kita berlaku adil pada anak-anak ini? Jadi ini yang pertimbangan yang kami ambil kira. Jadi banyak perkara yang kita perlu pertimbangkan, kita perlu ambil kira. Namun begitu, ini saya boleh bagi komitmen kementerian. Komitmen kami sejak daripada awal sekolah dibuka, keselamatan anak-anak itu keutamaan. Itu tidak boleh dipertikaikan. Itu prioriti. Itu adalah prioriti kami di kementerian. Ya, kita sayang seperti mana ibu bapa sayang ke anak-anak, kami sayang juga anak-anak didik di sekolah. Sebab itu keselamatan anak-anak ini merupakan satu keutamaan kita. Sebab itu apabila kita melakukan sesuatu itu, kita lihat jika ianya risikonya tinggi, maka kita ambil tindakan. Saya bagi contoh di zon merah. Zon merah kita tutup kerana kita lihat risikonya tinggi. Tapi untuk kita membuat keputusan sebagai contoh nak tutup di seluruh negara, impaknya terlalu besar. Ramai anak-anak ini datang daripada sosioekonomi yang berbeza. Ada anak-anak kita ni yang berada di sekolah ini merupakan satu ruang yang cukup istimewa bagi mereka. Mereka dapat ke sekolah, bertemu dengan kawan-kawan, belajar daripada guru, daripada duduk di rumah. Mungkin mereka dari latar belakang ekonomi berpendapatan rendah sebagai contoh. Interaksi dapat diasah. Dapat berinteraksi dan sebagainya di sekolah. Walaupun kita lihat, kita kata 2 minggu saja. Tutuplah 2 minggu. Tetapi kita lihat kesan. Kami lihat apabila kita buat kajian balik, kita lihat, kita dapatkan maklum balas. Apabila sekolah ditutup selepas PKP itu sebagai contoh, saya sebut tadi momentum pelajar dah lari. Rutin-rutin pelajar ni pun dah lagi di rumah. Bangun paginya dah lain waktunya. Program di rumah pun dah lain. Jadi apabila datang ke sekolah, mereka mendapat semangat baru. Jadi sebab itu kita mendapat juga maklum balas dari ibu bapa di kawasan-kawasan yang mereka rasakan selamat untuk anak-anak mereka, dan memberi feedback bahawa tolonglah jangan tutup, kesianlah kami, anak-anak kami nak ke sekolah. Jadi kami perlu mengimbangi perkara ini dan melihat. Sebab itu saya kata tadi, kita buat keputusan berdasarkan maklumat, berdasarkan data-data, berdasarkan analisa, dan juga apa yang paling penting, nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau KKM kata kawasan ini tutup, tak dan habis cakap tutup, kami dah tutup dah. Maknanya kalau itulah keadaannya di mana KKM kata ini risikonya tinggi, kita ambil keputusan untuk tutup. Itu komitmen kami untuk keselamatan anak-anak di sekolah. Itu dia keputusan yang tuntas dan juga berdasarkan kepada penilaian risiko, juga mencerminkan kesiapsiagaan pihak Kementerian Pendidikan dan juga menjaga momentum agar ilmu itu dapat diteruskan disebarkan kepada anak watan memerlukan ilmu sepanjang masa. Terima kasih kepada Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, yang berkongsi fikrah dan juga semangat yang tinggi untuk memanaikan anak bangsa dan juga menjaga keselamatan yang tahap yang paling utama. Jumpa lagi video pada dalam Suara Rakyat. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih.